Ganti lagi kan. Tak ada orang lain nak ganti. Jadilah, ganti pun gantilah kan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat kongsikan bersama. Ada kebaikan yang kita dapatkan bersama. Tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk sekejap, beriktikaf kita di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Duduk sekejap kita ni bukanlah atas satu nama yang sia-sia, satu nama yang lara dan membuang masa. Tidak. Kan? Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang yang lara, sia-sia dan membuang masa. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam surah Wal 'Asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah bersumpah dengan masa yang mana sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ramai di kalangan manusia yang berada dalam keadaan yang rugi. Rugi yang mana? Rugi yang dalam keadaan tidak menghargai masa. Allah memberikan kita masa ini adalah sebagai peluang kita. Peluang kita untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tujuan hidup kita tak lain tak bukan adalah untuk mendapatkan syurga Allah dan mengelakkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kurniakan kita masa. Allah kurniakan kita peluang dalam kehidupan ini. Saya nak kongsi satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu. A'zarallahu ila amri'in akhara ajaluhu hatta balagha sitina sanah. 60 tahun. Apa kata Nabi SAW? A'zarallah, Allah bagi warning. Allah tak bagi warning lagi. Allah tak bagi peringatan lagi. Allah tak bagi peringatan, warning cakap Melayu juga tu peringatan, warning, lebih kurang lah tu. Amaran pada orang-orang yang dah dikurniakan umurnya 60 tahun. Siapa orang yang dah dapat umur 60 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dah tak bagi warning lagi. Dah cukup warning. Dah cukup amaran dah, peringatan dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berusia 60 tahun, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni lazimnya kurang lebihlah umur kita 40 tahun, kita ni mula cenderung kepada kebaikan. Mula cenderung kepada beramal, kepada jalan Allah. Biasanya lah. Biasanya kalau umur 40 ni, kita akan mula cenderung kepada kebaikan. Yang mana saya tak tahulah, orang kata kalau 40 ni tak baik juga, pakai kata sampai habislah. Wallahu a'lam kan. Wallahu a'lam kan. Tapi ala kulli hal, kata Nabi SAW, ulama beritahu kita kebaikan yang kita dapat ni tuan-tuan, antaranya daripada dua jalan. Pertama, sudah barang pasti daripada apa? Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Hidayah. Allah bagi kita hidayah, maka kita capai, kita genggam hidayah tadi, kita pegang hidayah tadi, dan kita ikut hidayah tadi, maka kita mendapatlah kebaikan. Selama-lama ni masjid kat kampung tu tak nampak. Selama-lama ni azan kat kampung tu tak dengar. Tapi bila masuk umur 40 tahun, baru nampak ada masjid kampung aku ni. Tak perasan rupanya.
Agak ada azan, baru dengar kata dia. Kesian tuan-tuan tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dah dapatlah tu hidayah. Dah nak pergi masjid, dah nak sembahyang berjemaah. Syukur, Alhamdulillah. Tuahlah tuan-tuan. Dan satu lagi nama dia apa? Nama dia bai'ah. Bai'ah. Apa ni bai'ah? Bai'ah ni maksudnya apa? Persekitaran. Persekitaran kita. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bercampur, itu akan mempengaruhi hidup kita. Akan mempengaruhi cara hidup kita, tuan-tuan. Ini. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hari ni kawan-kawan yang mana kawan-kawan kita ni banyak mengajak kita ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Sembang-sembang juga. Cerita-cerita juga. Tak banyak sikit cerita juga Ustaz. Yelah, tak apalah. Orang. Kita orang. Tapi cerita-cerita tu pun sampai juga kita ke masjid. Cakap-cakap kita sampai juga kita dekat kuliah duha ni. Syukur Alhamdulillah. Tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Al-Ghazali pula, man jalasa ma'al ulama. Siapa yang duduk di kalangan ulama. Ulama ni jamak daripada alim. Orang yang ada ilmu, maknanya banyak kawan-kawan kita orang macam tu, ataupun orang tu banyak ilmu, dia panggil sebagai ulama, maka fazadallahu amaluhu. Allah akan tambah apa dia? Amal dia. Allah akan tambah amalan dia, tuan-tuan. Duduk kalangan ulama, maka Allah akan tambahkan amalan dia. Duduk kita dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah begini, duduk-duduk kita ni, mudah-mudahan kita dapat apa? Dapat bertambah ilmu. Betul? Yang cakap ni bukan ulama, tak ada pun. Yang cakap ni cikgu sekolah petang je. Cikgu sekolah petang kan. Allahu akbar. Ada cikgu sekolah petang apalah sangat kan. Dia tak macam cikgu sekolah pagi kan. Jadi tak kisahlah petang ke pagi kan. Apa yang kita nak hanyalah pertambahan ilmu kita. Nak bertambah ilmu kita. Sikit-sikit pun okey. Kalau banyak lagi okey. Yang mana bila bertambah ilmu kita ni, kita berharapkan apa? Berharapkan supaya bertambah pula amalan kita. Kerana dengan ilmu kita nak beramal. Betul? Dengan ilmu kita nak beramal. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak beramal? Mana mungkin kita nak beramal? Ilmu tak ada. Ilmu tak ada ni. Nak beramal macam mana? Niat di hati nak beramal tapi tak tahu nak beramal. Maka tak jadilah beramal. Habis buat apa? Lepak je lah. Tengok Netflix. Tengok Netflix. Tengok apa tu. Tak pandai nak tengok. Anak saya pandai. Benda dia download daripada. Macam-macam lah budak-budak ni kan. Habis kerjanya, bayarkan TV je kerja ni. Dia balik, selagi dia tak sambung sekolah, minggu lepas, 2 hari lepas dah sambungkan sekolah dia. Selamat aku. Kan? Kau tak macam-macam TV dia kuat. Kan? Itulah kerja dia, tuan-tuan. Jadi bila kita bertambah ilmu, dengan harapan kita bertambah amalan kita. Kerana apa? Kerana ilmu itu menjadi panduan kepada amalan kita. Ilmu umpama imam dan amalan umpama makmum. Amalan kita ikut ilmu kita. Jangan amalan potong ilmu. Sudah. Amalan potong ilmu. Lah, agak tak boleh. Aku ingat boleh. Itu jadi dia. Agak salah ke? Loh, kawan ingatkan betul. Kawan buat aja tak tahu. Itu jadi dia. Sebab apa? Sebab amalan memotong ilmu. Kalau amalan memotong ilmu, jadi tonggang langgang. Jadi kelang kabut.
Yang perlu apa? Yang perlu cari ilmu dulu. Dapatkan ilmu dulu. Fahamkan ilmu dulu. Kemudian amalan kita ikut apa ilmu yang kita belajar, yang kita faham, yang kita tahu. Lagi banyak ilmu kita dapat, lagi banyak ilmu kita tahu, maka insya-Allah makin bertambahlah, makin banyaklah apa dia? Amalan kita tadi, ibadat kita tadi, tuan-tuan. Ini dia. Dan tak lain tak bukan Allah menciptakan manusia, khalaqtu jinna wa insi illa liya'budun. Itu dia. Allah jadikan jin dan manusia tak lain tak bukan adalah untuk apa? Untuk beramal, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak beramal pun, adakah Allah itu kekurangan? Tidak sama sekali. Allah tak berhajat kepada ibadat kita. Allah tak berhajat pun kepada amalan kita. Kau beramal ke, tak beramal ke, Allah tetap maha berkuasa. Betul? Engkau malas ke, engkau rajin ke, Allah tetap maha kaya. Tak ada masalah pun. Tak ada memberi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan yang terkesan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri dengan amalan kita, dengan ibadat kita tadi. Allah memberikan tanggungjawab kepada manusia di atas muka bumi ini untuk beramal ibadat. Kerjanya beramal ibadat. Habis ustaz, kita ni tak usah lah buat kerja lain ke? Duduk aja atas tikar semayang. Semayang aja, ngaji, zikir, wirid je, tak usah kerja lain. Dah tu kerja kita amal ibadat, kata dia. Pula kan. Kalau nak tanya gitu, oi, kan, terbeban rasanya. Susah rasanya, berat rasanya. Tuan-tuan ingat Allah kata apa? Ulang-ulang kita sebut, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah takkan bebankan kita dengan benda yang kita tak mampu. Allah bagi kita kerja sebab Allah tahu kita mampu, kita boleh. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kaya. Dia tahu, dia yang ciptakan kita, dia yang jadikan kita. Maka dia tahu setakat mana kemampuan kita. Dia kata, setakat korang ni cak ayam ni, tak apalah aku bagi kerja macam ni je. Yang ni cak kuda, okey sikit. Yang ni okey sikit, kerja lebih sikit kan. Macam tu, tuan-tuan. Kita ni diberi tanggungjawab oleh Allah hanyalah mengikut kemampuan kita. Tak ada masalah pun, tuan-tuan. Dah tu nak ibadat macam mana, nak kerja lagi, nak cek makan lagi, nak itu lagi, nak ini lagi, anak ramai, kerja banyak, apa semua tu. Ingat apa tak ada kerja lain, aku ni apa. Oh, panjang. Kan? Maka tuan-tuan, segala amal kerja kita, adat kita tadi, amal kerja adat kita seharian, mandi kita, makan kita, kerja kita, bawa anak pergi sekolah, ambil bini pergi kerja, hantar kerja, nak jumpa bos apa semua tu, jadikan sebagai ibadat. Jadikan sebagai ibadat. Macam mana ustaz nak jadi ibadat? Baca bismillah. Buat apa pun baca bismillah. Buat apa pun baca bismillah. Kalau kita nak niat ni macam susah sikit. Saja aku pakai kasut kerana Allah Ta'ala. Macam susah pula rasanya, betul? Sahaja aku pakai baju lillahi ta'ala. Payah sikit, betul? Sahaja aku mandi lillahi ta'ala. Macam payah sikit kan? Semua lillahi ta'ala. Yang paling senang apa? Mulakan setiap kerja kita, perbuatan kita, adat kita. Bukan ibadat, adat kita. Adat-adat. Kerja harian kita ni, mulakan dengan bismillah. Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Segalanya bismillah, makanya semuanya kerana siapa? Kerana Allah. Mudah-mudahan segala-galanya tadi apa? Menjadi ibadat dalam hidup kita. Ini tuan-tuan. Ini cara kita nak tukar hidup kita, nak pusing hidup kita ni daripada kerja adat menjadi ibadat. Itu yang kita nak. Kenapa? Kerana usia kita ni makin hari makin kurang. Makin hari makin sikit. Modal ulang-ulang kita cakap. Modal makin hari makin kurang. Kecil-kecil selalu. Untung tak tahu. Ada ke tak ada. Banyak ke sikit. Betul? Jadi kepala otak kita sekarang ni
nak cari untung, nak buat untung, nak cari untung, nak buat untung. Dalam apa keadaan, dalam apa kerja, dalam apa masa pun aku nak untung, nak untung, nak untung. Untung tu apa? Pahala. Kan? Tung tak tung. Saya ingat apa orang tu kata, kau tengok orang Cina. Kan? Dia bergendang pun dia nak untung. Tung tak untung kata dia. Tak untung kata dia. Jam untung tung. Jam tak untung kata dia. Tak tahulah orang kampung cerita kan. Ikut orang cerita. Wallahu alam. Itu dia. Sekarang usia yang macam ni, umur yang macam ni, semakin hari semakin menghujung. Orang kata apa? Rumah kata pergi, kubur kata apa? Mari. Jadi kita naklah untung banyak-banyak. Betul? Jadi setiap perbuatan kita, tak kiralah apa sekalipun, adat kita, seharian kita, mudah-mudahan menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi tadi angan-angan boleh sambung cerita yang minggu lepas. Apa ceritanya? Mengumpat. Nah, tiba-tiba dalam kereta sampai kat simpang jambatan, aku tak bawa kitab. Aduh, kitab pula tak bawa kan. Sudah kan. Apa nak cerita? Ceritalah apa kita nak cerita. Betul? Kan? Jadi tuan-tuan hormati Allah Subhanahu wa taala, kan? Gunakan masa. Kalau semalam saya ngajar darjah 3, kan? Bab apa? Perkara akhlak, bab masa. Penggunaan masa, apa tajuk dia. Jadi bukan macam itulah masa je kita cerita hari ni, tuan-tuan. Yang mana sedar tak sedar kita ini telah berada pada tahun 1444. 1444. Bermakna 1443 dah habis. Dah selesai. Takkan berulang. Takkan kembali. 1443. Yang ada sekarang ni 1444 bulan Muharram. Iaitu bulan pertama dalam kalender Islam. Bulan pertama dalam kalender Islam iaitu bulan Muharram. Nama pun haram. Nama dia pun haram. Muharram. Dia bukan cakap Kelantan. Mu ni. Mu tak makan gitu. Gitu kan. Tak tahulah jadi tak jadi bunyi dia. Mu dia. Okey. Mu. Dia bukan mu gitu. Dia Muharram bermaksud bulan itu bulan kemuliaan. Haram yang kita sebut adalah haram kerana kemuliaan. Haram kerana kemuliaan. Bagaimana yang kita tahu dua tanah suci Mekah dan Madinah dipanggil sebagai tanah haram, bermaksud tanah mulia. Jadi bulan ini disebut sebagai bulan mulia. Termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashharul Hurum, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Okey, terima kasih. Minggu depan ada insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Selamat. Jadi 3 bulan ini bulan mutawaliyat, iaitu bulan yang berturut-turut. Dan 1 bulan yang berasing iaitu Rajab Al-Mudhar. Rajab Al-Mudhar, berasing pula. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan itu disebut sebagai bulan Muharram kerana diharamkan melakukan sebarang perbalahan, pergaduhan, pertengkaran, peperangan sekalipun atas jalan jihad. Jihad pun tak boleh. Jihad tu kan baik ustaz, perang pada jalan Allah. Ya betul. Tapi bulan ni tawakuf dulu. Bulan ni bulan gencatan senjata. Tak boleh. Kalau kat rumah perang, kat rumah bergaduh laki bini. Balik kan cakap. Okey, ustaz kata bulan ni kita gencatan senjata. Jangan bergaduh. Okey, boleh. Kat masjid, kat surau, bergaduh imam 1 dengan imam 2. Okey, bulan ni jangan gaduh dulu. Bilal gaduh dengan Noja, bulan ni jangan gaduh dulu, nanti dulu. Bila nak gaduh ni?
Oh, bila nak gaduh? Nanti kita tunggu bulan Safar. Kan? Bulan Safar pula. Orang Melayu Safar juga sedap. Bulan Safar. Tak sedap lah. Safar lah. Tunggu bulan Safar. Kan? Tunggu bulan Safar. Bulan Safar nanti kita sambung gaduh. Sampai bulan Safar, dia tanya bini dia, hari tu kita gaduh pasal apa sudah tak ingat pula. Kejap tengok dalam diary. Tak tahulah bang kita gaduh pasal apa. Kalau gitu tak payahlah gaduh, baiklah kita. Kan senang, habis itu. Jadi bulan ni bulan berbaik-baik. Jangan bergaduh. Jihad pun tak boleh, apatah lagi jahat. Betul? Jahat lagilah tak boleh. Itu dia. Buat jahat lagi tak boleh. Habis apa yang boleh ustaz? Buat baik. Yang boleh, yang disuruh kita buat baik. Buat baik banyak-banyak. Buat amal banyak-banyak, buat ibadat banyak-banyak pada bulan Muharram ini. Kerana kata Nabi SAW, tak ada bulan yang lebih baik puasanya selain bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan, melainkan puasa apa? Puasa pada bulan Muharram. Itu puasa. Kita ulama' beritahu maknanya semua amal ibadat terbaik kita buat pada bulan. Banyakkan buat amal ibadat pada bulan. Tu zaman dah letak tong derma tu. Banyakkan masuk dalam tong derma pada bulan ni. Gitu. Banyak-banyak. Ini bulan terbaik kita nak beramal, nak beribadat. Pada perkara-perkara yang sunat, kita tambah lagi. Banyak-banyak lagi. Pada perkara-perkara yang fardu, kita sempurnakan. Kita perbaikikan. Kita perbetulkan. Yang sunat, kita banyakkan lagi. Tambahkan lagi. Apa dia tuan-tuan? Yang sunat, semayang kita. Semayang kita. Semayang sunat, kita tambah lagi. Banyakkan lagi. Semayang yang terbaik selepas daripada semayang fardu. Kata Nabi SAW, semayang pada waktu tengah malam. Bangun tengah malam buat apa? Semayang. Usahakan diri kita untuk bangun tengah malam. Bangun pukul 3, 4 pagi ni tuan-tuan, nak semayang. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, akak-akak, orang yang kuat, minum air kak, minum air. Sedap kan. Ada orang nyebut tu. Kan. Tak ada mana. Cik kata rumah saya. Sedap nak ada cik kan. Kata orang rumah aku pula. Apa tadi? Bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Saya memang biasa bangun tengah malam ustaz. Baguslah tu. Semayang ke? Taklah. Bangun kencing kata dia. Bangun kencing. Bangun kencing tu dah baguslah, dah elok dah. Dah separuh jalan dah, betul? Dah pergi belah air dah. Dah kena air dah. Cuma lepas kencing, tidur balik. Itu yang tak best. Dah halang-halang kencing tuan-tuan. Ini hikmah orang kencing manis. Orang kencing manis dia rajin bangun malam, bangun kencing. Jadi bila bangun kencing tu, terus ambil wudu. Terus ambil semayang, bersihkan diri, gosok gigi. Yang penting gosok gigi. Kalau gigi tak gosok memang mengantuk. Sebab gigi ni urat dia pada mata sambung. Sebab tu Nabi kata, kita ni kalau tak menjadi keberatan, Nabi nak suruh kita sebelum semayang, Nabi nak suruh kita bergigi. Tiap-tiap kali belum semayang, Nabi nak suruh kita gosok gigi. Ui, susahlah ustaz nak gosok gigi habis. Colgate kata dia. Kan? Boleh Colgate je kira dia. Aduh, kira betul. Kan? Bukan susah mana pun tuan-tuan. Tu, kayu siwak tu. Kayu sugi tu. Itu nak kena ada. Kan? Sebelum solat, ronyohkan. Gosokkan dekat gigi kita. Kan? Selain daripada tu, apa fadilat dia Nabi tahu? Panjang umur. Panjang umur. Tuan-tuan nak tak panjang umur? Kan kita baca orang macam-macam, petua orang asli lah, petua orang Dayak lah, petua orang Iban lah, petua orang Gunung lah.
untuk panjang umur. Betul? Baca, oh jangan makan tu, tak boleh makan ni, nak makan tu, nak makan ni, makan organik, makan apa. Nak panjang umur. Tapi tak pernah cek petua Nabi. Petua Nabi, Nabi ajar nak panjang umur tu, kayu siwak. Kan? Sikit-sikit, gosok. Sikit-sikit, gosok. Sikit gosok. Panjang lah umur. Dengar je, cakap je. Tapi, tak buat pun. Samalah aku pun gitu. Lupa. Kan? Angan-angan umur nak panjang. Tapi ikhtiar tak ada. Usaha tak ada. Kan? Jadi itu tuan-tuan. Semayang sunat kita, bangun tengah malam. Semayang, banyakkan solat tengah malam tu tadi. Yang mana semayang yang solat yang terbaik selepas daripada solat fardu. Orang lain semua tidur. Ramai yang tidur daripada yang jaga. Maka yang berjaga pula, jangan sia-siakan. Dah berjaga tadi, solat. Tuan-tuan, solat. Kuatnya seseorang tu, tuan-tuan, bukan pada tenaga. Bukan. Kalau dia mampu angkat simen, pikul pasir, pikul sawit, pikul baja, pikul batu, pikul apa pun, lantaklah dia. Tuan-tuan, itu belum cukup kuat lagi. Boleh gohek basikal lagi muar sampai Kuala Lumpur, sampai Johor, pusing balik, pergi Singapura. Lari lagi muar sampai Melaka, sampai Pulau Pinang, berlari balik semula. Belum cukup kuat lagi, tuan-tuan. Sebenarnya kuat seseorang tu nak tengok bila? Pada waktu pagi. Nak tengok kuat tak kuat seseorang hamba Allah itu pada waktu pagi. Kuat tak dia nak bangun pukul 3 pagi? Kuat tak dia nak bangun pukul 4 pagi? Ya Allah, mampu tak dia nak angkat selimut dia pada pukul 4 pagi? Selimut tu berapa kilo, tuan-tuan? Kilo? Gram je kan? Selimut kita tu gram je. Betul? Tapi pada pukul 4 pagi, nak angkat selimut tu, la ilaha illallah. Rasa macam 2-3 tan beratnya. Aduh, tak larat rasa. Bantal kita berapa kilo? Bantal kita. Kan? Tak ada kilo pun, gram agaknya. Betul? Span, kabu tu kan? Tapi kalau waktu pagi, bantal tu rasa macam apa? Macam 5-6 tan berat rasa dia. Bukan nak angkat, tapi lagi dia peluk bantal tu. Lagi sedap kata dia, tuan-tuan. Itu dia. Tapi kalau boleh bangun, boleh angkat selimut, boleh buang bantal, boleh angkat kelopak mata kita ni. Allah ciptakan kelopak mata kita ni, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan semua, hanya kulit luar dengan kulit belah dalam je. Mana ada daging? Siapa kelopak mata dia ada daging? Terjojol ada? Tak ada pun. Kelopak mata kita tak ada daging, kulit alat-alat. Betul? Kelip-kelip gitu kan. Tapi kalau pukul 3-4 pagi nak buka, nak angkat, la ilaha illallah. Melekat, rasa aja macam ada gam gajah rasanya. Tak boleh buka, Ustaz. Saya dah bangun tadi, mata tak boleh buka ni. Mata tak boleh buka. Tapi dah bangun. Pasal apa? Pasal berat betul, tuan-tuan. Berat betul. Itu dia. Kalau bolehlah bangun, betul-betul kuatlah kita, tuan-tuan. Bangun untuk amal. Bangun untuk ibadat. Bukan bangun kencing. Bukan bangun tengok bola. Ni bangun tengok bola. Siap. Kunci jam dah tu. Dah bancuh air kopi. Dah beli biskut tongkat lagi. Nak tengok bola. Rugilah, tuan-tuan. Tambah amal ibadat kita. Semayang sunat duha kita ni. Semayang sunat duha kita ni. Dah ada lah. Label-label macam kita, umur macam kita ni, takkan nak buat semayang duha 2 rakaat lagi. Mahab cakap lah, budak-budak kata apa? Motor je. Motor je. Kan? Semayang duha, umur dah 60, 2 rakaat. Motor je dengar. Apa kata Nabi SAW? Dalam badan kita ni ada 360 tulang sendi. Saya tak pasti dah kongsi ke belum dengan tuan-tuan dengan ibu-ibu. Tak apalah, cerita lagi. Dalam badan kita ni ada 360 tulang sendi. Pakar perbuatan moden mendengarkan hadis ni, dia terperanjat. Betul. Apa yang Nabi SAW cakap itu adalah fakta, bukan auta. Fakta. Sedangkan Nabi cerita benda ni 1400 tahun dahulu, yang lepas lama. Yang pada masa tu tak ada teknologi perubatan. Macam mana Nabi tahu? Nabi tahu betul ni. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kekasih Allah
Manusia yang paling hampir dengan Allah. Yang paling bijak atas dunia ni tuan-tuan. Paling bijak siapa? Nabi kita lah. Sebab tu ulang-ulang kita kata, Nabi tak tahu membaca, Nabi tak tahu menulis, bukan satu kekurangan, tetapi adalah satu kelebihan. Membaca itu satu kekurangan. Membaca itu satu kekurangan bagi Nabi. Kenapa? Kita baca, baru kita faham. Betul? Kita baca, baru kita tahu. Nabi belum baca, dia dah tahu. Belum baca, dia dah faham. Jadi mana hebat? Nabi hebat. Nabi hebat. Nabi baca wahyu yang turun daripada Allah. Wahyu sampai, Nabi baca. Sahabat tulis. Dalam pada sahabat tulis tu, siapa yang betulkan? Nabi betulkan. Yang ni waw, yang ni tak ada alif. Gitulah. Yang ni kena ada ya. Yang ni tak ada titik. Nabi yang betulkan. Jadi siapa yang pandai? Sahabat ke Nabi? Yang pandai tulis ke yang betulkan yang pandai? Yang betulkan lah pandai. Tuan-tuan. Bukanlah tak tahu membaca, bukanlah tak tahu menulis. Ammi itu kekurangan bagi Nabi, tetapi itulah kelebihan, kemuliaan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu. Satu hari Nabi duduk kat tepi laut dengan para sahabat. Nabi kata, satu hari nanti engkau akan lihat besi akan terapung atas lautan. Besi akan terbang atas udara. Sahabat dengar, apa benda Rasulullah cakap ni? Besi terapung atas air, besi terapung atas laut. Besi kan berat. Pedang besi, perisai kan besi. Kalau letak atas air tenggelam tak? Tenggelam lah. Masa tu sahabat pening kepala nak mikirkan perkataan Nabi ni. Besi terbang, terapung atas udara. Macam mana besi nak terbang? Kalau kertas bolehlah buat layang-layang, betul. Ini besi. Pening kepada sahabat nak mikirkan kata-kata Nabi pada masa tu. Tapi sekarang terbukti tak semua? Terbuktilah. Nabi tahu, Nabi boleh buat semua tu. Tapi bukanlah Nabi itu dihantar untuk menjadi doktor. Nabi bukan dihantar nak jadi engineer. Nabi bukan diutus oleh Allah nak jadi arkitek. Tak. Nabi diutuskan nak jadi Nabi dah. Nabi diutuskan nak jadi Rasul. Itu kerja dia, tu yang dia nak buat. Nabi pandai masak tak? Pandai. Hebat Nabi masak. Pandai Nabi masak. Sampai hari ni kita makan. Sedap. Sedap ni. Resepi siapa ni? Resepi Nabi lah. Nabi Nuh. Kan? 2-3 hari ni kan. Kerja kita makan bubur apa? Bubur lambuk. Kata orang Muar. Kan? Bubur lambuk. Orang tempat lain panggil bubur benda tahan. Asyura lah apa kan. Lantak lah kan. Kita orang Muar panggil bubur lambuk kan. Lambuk ke kan. Makan bubur lambuk. Sedap. Boko. Makan. Resepi siapa? Resepi Nabi Nuh. Nabi Nuh punya resepi. Dah 1000 tahun punya resepi. Tuan-tuan. Pandai tak Nabi Nuh masak? Pandailah. Tapi Nabi Nuh bukan Allah hantar nak jadi tukang masak. Nabi Nuh Allah hantar bukan nak jadi master chef. Tak. Nabi nak buat kerja apa? Kerja Nabi. Nak sampaikan agama Allah. Nak menyuruh orang pada jalan Allah. Itu kerja dia. Jadi Nabi tahu benda ni semua. Jadi Nabi cakap pada badan manusia ni ada 360 sendi. Betul tak? Betul. Kan? Kajian perubatan moden membuktikan betul apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi. Maka kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan kepada kamu untuk bersedekah kepada setiap sendi ini pada tiap-tiap hari. Tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, Nabi kata menjadi kewajipan kepada kita bersedekah atas tiap-tiap sendi kita ni. Tiap-tiap hari 360 sendi. Bersyukur sebagai tanda syukur atas kesihatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur tak? Syukur. Sedekah. Jadi, kalaulah satu sendi tu kita sedekah RM1 aja. Jangan banyak-banyak. RM1 je lah. Satu sendi RM1. 360 sendi, RM360. Ui, 12 harkat ui dia. Banyak tu Ustaz. Kan? Tiap-tiap hari 360. Kalau setahun sekali boleh tahan lagi. Oh, 360 hari-hari mana tak terpodeh kita, betul? Kalau tak boleh, kita tukar jadi 10 sen. Satu sendi 10 sen.
10% pun kalau 360 dah jadi 36 ringgit. Lagi bajet nak sarap. Kan? Lagi bajet nak pergi pasar. Kan? Lagi bajet dia tuang dia punya motor. Oh, banyak juga 36 ringgit tu. Maka kata Nabi SAW, tahlil, tahmid, tasbih, takbir kamu menjadi sedekah kepada sendi-sendi tadi. Banyak berzikir kepada Allah. Dan mengalihkan kayu di tengah jalan pun menjadi sedekah kepada sendi tadi. Buat baik, ganti daripada sedekah sendi-sendi tadi. Dan semayang solat. Solat sunat duha 2 rakaat cukup bagi menggantikan semua-semua itu tadi. Nampak? Tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak. Solat sunat duha 2 rakaat baru cukup cover sedekah pada sendi kita. Semayang sunat duha 2 rakaat baru cover sedekah pada sendi. Sebab tu lagi dulu tak kaya-kaya. Duha 2 rakaat, tak kaya pun Ustaz, tak kaya pun Ustaz. Itu rupanya baru cover sedekah pada sendi je tuan-tuan. Jadi kurang-kurangnya kita kena duha berapa rakaat? 4 rakaat. Kena duha kurang-kurang 4 rakaat. Baru ada simpanan. Baru ada simpanan kita untuk tabung akhirat kita. 2 tadi cover badan aja. 2 tadi habis kat badan aja. Tanda syukur atas kesihatan yang Allah bagi. Kena ada 2 lagi untuk simpanan tabung akhirat kita. Itu dia. Untuk kelebihan amalan kita. Jadi, bila semayang duha, niat terus 4 rakaat. Usalli sunatan duha 4 rakaatin. 1 salam aja. Tak payah 2 salam. Kalau 2 salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Ada orang datang pula, sambung salam dia tadi. Dah tak jadi semayang. Betul? Pang, kucing terbalik pinggan kat dapur. Dah tinggal 2 rakaat dia tadi. Dah tak jadi. Alang-alang terus 4 rakaat aja. Wasyamsi waduhaha waduha qul ya kullallah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan selesai 4 rakaat solat duha kita. Yang fardu pula kita sempurnakan. Yang fardu tak boleh tambah-tambah. Oh, jangan tambah-tambah pula fardu. Seronok betul. Saya suka betul pergi masjid tu, sedap betul imam tu baca. Dia baca qiraat dia tu apa? Qiraat al apa? Tak benda kan. Taranum dia tu kan. Oh, sedap betul kan. Jadi mintalah kalau boleh subuh hari esok imam semayang subuh 3 rakaat boleh? Tak boleh kan. Tak boleh, jangan buat masalah. Tak boleh. Yang fardu tak boleh tambah. Habis nak buat apa? Sempurnakan. Yang fardu kita sempurnakan, perbetulkan, perbaikkan. Kalau selama-lama ni semayang fardu kita kat rumah, dah cukuplah tuan-tuan. Tunaikan solat fardu kita 5 waktu tadi di mana? Di masjid pula. Di masjid. Sebaik-baik solat adalah berjemaah di mana azan itu dilaungkan. Saya jemaah kat rumah Ustaz dengan anak bini, boleh tak? Boleh. Tapi pahala dia tak sama. Kebaikan dia, gandaan dia tak sama. Dapat tak 27? Barangkali dapat juga. Tapi 27 rupiah. Dapat juga tapi rupiah. Yang kat masjid 27 tapi pound sterling. Mana nak pound sterling lah. Kalau kita kata sekarang kata bodoh semayang kat rumah. Bodoh kau ambil rupiah. Sikit. Kalau bab duit kita saling bodoh membodohkan. Tapi bab pahala tak kisah, tak nampak. Sebab apa tak nampak? Itu ulang-ulang kita kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada pahala dosa ni tanda orang beriman. Orang yang tamakkan pahala ni dia tanda dia ada iman. Dia percaya pada benda ghaib. Dia percaya pada benda ghaib. Tapi kalau benda menghaib pula jangan berabang-abang. Sikit-sikit. Tu ada penunggu tu. Tu ada puaka tu. Itu lain macam. Ghaib kita ni ghaib yang berpada-pada. Ghaib yang mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu dia.
Sempurnakan, perelokkan pada amalan fardu kita. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita? Semayang ni biar pakaian kita pakaian yang cantik-cantik. Nabi beritahu kalau baju ni tak berkancing, kancing, butangkan baju kita ni, kancingkan baju kita ni, sekalipun kita ambil duri pokok. Ambil duri pokok tu sebab apa? Sebab nak kancing baju, nak nampak smart kita solat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Kita hari ni bukan butang baju. Hari ni kita bukan kancing baju. Hari ni baju pun tak ada. Tak usah kata butang baju. Baju pun tak ada semayang. Dengan meleleh, keluar bilik air kat rambut pun tak lap lagi. Leleh gitu. Kan? Ambilkan pelekat, sarung gulung. Sampai dah nak lihat padu betul dah. Kan? Baju pun tak pakai. Bang, nak bini dia tegur. Tak pakai baju. Diamlah, aku nak menghadap Allah ni. Menghadap Allah. Tapi baju tak pakai. Ia kena budu, ia kena sta'in. Baju tak pakai, motor je. Kan? Tuan-tuan mati Allah. Dah, cukup. Kan? Sempurnakan adab kita masa semayang. Sempurnakan tingkah laku kita masa semayang. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Betul? Betul. Kita dah cakap itu kan? Tapi orang Hanafi itu orang Hanafi. Orang Syafi'i, kita ni Imam Syafi'i ajar apa? Jawab benda yang sama macam imam baca. Sami Allahu liman hamidah. Kita pun sami Allahu liman hamidah. Barulah Rabbana walakal ham. Hari tu kita dah kongsi cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar lambat. Betul? Dah cerita tak hari tu? Kan? Dekat surah Mahmudiyah saya rasa saya dah cerita. Kan? Alah yang Sayyidina Abu Bakar datang masjid lambat, terlewat kerana jalan belakang orang tua. Dah? Belum pula. Belum cerita tempat lain ya je. Tak apalah, ceritalah dia. Takarrara tahaqqaqa. Ulama kata ulang-ulang lagi kuat ingat. Lagi kuat ingat. Pasal apa? Pasal tak tulis, kan? Kan? Tak tulis kan? Kan kita kata apa? Binatang tu, lembu tu ikat dia dengan tali. Kan? Lembu tu ikat dia dengan tali. Sebab apa? Sebab tak nak bagi lari. Kita ikat lembu dengan tali. Kita ikat binatang dengan tali. Tujuan dia tak nak bagi lari. Ilmu tu kita ikat dengan apa? Ikat dia dengan tulisan. Kan? Ikat dia dengan catatan, nota. Tak nak bagi dia lagi. Ilmu kena diikat. Ilmu nak ikat macam mana Ustaz? Aduh, ilmu pakai ikat. Ikat lah. Ingat apa? Ada. Ulama kata ilmu ikat dia dengan nota. Ilmu ikat dia dengan tali dia, tulisan. Sekalipun 10 tahun, 20 tahun berlalu, terjumpa nota tu, baca, ingat. Ini masa aku belajar kat sini dengan ustaz ni ada tulis ni. Kan ingat tu. Kan? Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Sekuat-kuat ingatan, sekabur-kabur tulisan. Tu dia. Okey, dah. Cerita juga. Ceritalah. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu satu hari terlewat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masjid. Kenapa? Sebab dia sudah ikut belakang buntut orang tua. Nabi ajar kalau orang tua depan kita berjalan, jangan potong. Jangan cilok. Kan? Orang tua ke ustaz ke apa, jangan potong. Jangan cilok dia. Kan? Tu dulu Nabi ajar. Sekarang habis semua, bukan potong lagi kan. Potong cincang lagi kan. Jadi sahabat buat jalan ikut. Aduh, bila nak jalan, bila nak gerak ni, sampai masjid pula tuan-tuan, orang tua tu tak masuk masjid. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Pakcik kenapa tak masuk masjid, tak pergi masjid?" "Aku Yahudi lah," kata dia. Oh, Yahudi rupanya. Allahu Akbar kan. Tahu tadi aku cilok dah kan. Jadi sampai masjid terlewat, terlambat.
Dan pada ketika itu Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum telah berada dalam keadaan rokok. Dah rokok. Jadi antara cara berjemaah imam ni nak dipanjangkan, sunat dipanjangkan rukun dia semasa apa? Semasa rokok. Sunat dipanjangkan rukun semasa rokok. Kenapa? Kerana nak bagi peluang jemaah yang baru datang masuk. Nak bagi peluang jemaah baru datang masuk dalam semayang. Jadi bila sampai je Nabi tengok Nabi rokok, Sayyidina Abu Bakar kata alhamdulillah. Maknanya apa? Sempat lagi. Sempat lagi dapat rakaat. Sempat lagi masuk dalam rakaat. Jadi dia pun masuk rakaat semayang berjemaah bersama Nabi. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Nabi tahu. Sebab mukjizat Nabi pandang belakang sama macam pandang depan. Itu mukjizat Nabi kita kan. Pandang apa benda belakang Nabi sama benda macam depan Nabi. Nabi tahu. Jadi bila kata bangun semula. Jadi Sayyidina Abu Bakar tadi sampai datang, dia tengok Nabi bawa rokok, dalam keadaan rokok dia berkata alhamdulillah, alhamdulillah, sempat lagi semayang, alhamdulillah, sempat lagi aku berjemaah dengan Nabi, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Jadi bila Nabi bangun, Nabi pun baca sami Allahu liman hamidah. Sahabat pelik. Sebab sebelum-belum ni Nabi bangun daripada rokok, Nabi baca Allahu Akbar. Allahu Akbar je Nabi baca. Tapi hari tu Nabi baca sami Allahu liman hamidah. Maknanya apa? Allah mendengar orang yang memuji dia. Sami Allah, Allah Maha mendengar. Liman, siapa yang hamidah, yang memuji dia. Siapa pula? Apa kes ni? Apa cerita ni? Nabi tahu. Dan Sayyidina Abu Bakar pun bangun, dia tahu. Nabi tahu aku datang. Nabi tahu aku lambat. Nabi tahu aku masuk. Maka Sayyidina Abu Bakar pun jawab, Rabbana walakal ham. Allah lah sebaik-baik menerima pujian. Rabbana, kepada Tuhan kami, walakal ham, padanya segala puji-pujian. Ini cerita dia. Rabb sami Allahu liman hamidah. Nabi bangun. Sayyidina Abu Bakar jawab, Rabbana walakal ham. Tapi kita Imam Syafi'i kata, bangun, buat, cakap, ikut apa yang imam cakap. Sami Allahu liman hamidah. Kita pun sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Yang lain tu salah ke? Tak salah. Tak salah. Semua betul belaka. Mana ada imam mazhab Maliki salahkan Hanafi, Hanafi salahkan Syafi'i, Syafi'i salahkan Hambali? Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada pun. Cuma bila kita satu mazhab kita pegang, kita ikut. Untuk senang cakap apa? Lebih baik, lebih betul. Yang tadi betul, tapi yang ni lagi betul. Kita nak lagi betul, maka kita ikut yang macam ni. Cara dia, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila sebut 1444, maknanya kita telah berhijrah. Betul? Kita telah berhijrah. Inilah hijrah sunnatullah. Dalam kepala otak kita ni, hijrah tu pindah aja. Aku nak hijrah lah, malas nak duduk rumah, kan? Aku nak pindah, nak hijrah. Duduk mana? Duduk Batu Pahat. Mana tahu kat sana dapat jodoh pula. Dah lama kesorangan ni. Contoh kan? Kan? Mana tahu kan? Tak. Hijrah itu hijrah pindah fizikal. Hijrah fizikal. Kan? Hijrah dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi tuan-tuan, ibu-ibu, kakak rahmati Allah, sama ada kita nak tak nak, suka tak suka, perasan ke tak perasan, yang mana kita ini tetap dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari satu masa ke satu masa. Daripada satu perkara kepada satu perkara yang disebut sebagai sunnatullah. Hijrah adalah sunnatullah. Hijrah adalah aturan Allah. Itu dia, aturan Allah. Hijrah mengikut aturan Allah. Yang mana kita berhijrah dari satu alam ke satu alam.
Bermula hidup kita ini daripada alam arwah dan kita akan balik semula ke alam arwah. Betul? Arwah tu jamak perkataan roh. Kalau satu roh, kalau banyak plural dia arwah. Kalau satu baitun, rumah. Kalau banyak buyut. Buyut. Lain no bunyi kan? Itu buyutun. Itu rumah-rumah. Kalau baitun, rumah. Ustaz satu. Asatizah. Ramai ustaz. Ini kalau bahasa Arab pula gerang. Tak payah. Jadi, daripada alam arwah, kita pindah ke alam rahim. Masuk ke badan. Masuk ke jasad kita. Yang dipanggil sebagai mudrah. Pada masa itu, dipanggil sebagai mudrah. Masuk dalam mudrah, maka bergeraklah, hiduplah mudrah tadi. Dan kita hijrah lagi daripada perut mak kita, alam rahim mak kita 9 bulan 10 hari tadi, keluar pula hijrah alam dunia, alam syahadah, alam nyata. Hari ini kita hidup dekat alam nyata bersama roh dan jasad. Kita hidup bersama roh dengan jasad, tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Roh dengan jasad kena sama-sama ada, barulah hidup. Kalau pisah, roh dengan jasad, dia tak hidup. Jasad tinggal mayat, roh tak apa, roh jadi apa? Roh jadi hantu lah kalau tak ada jasad. Kan? Kan? Roh tak ada. Roh tak boleh pisah dengan jasad, kena ada. Hari ini yang kita sambut happy birthday, happy birthday, happy birthday tu, happy birthday jasad. Happy birthday jasad. Bukan happy birthday roh. Kita tak tahu roh kita happy birthday dia berapa tahun. Tak tahu. Yang kita tahu happy birthday jasad kita. Itu yang kita tahu. Kemudian kita berhijrah pula nanti ke alam barzah. Alam barzah. Sampai masa kita akan berhijrah lagi ke alam barzah. Alam barzah. Alam sempadan antara dunia dengan akhirat. Ni semua orang akan rasa, semua akan mengalami. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, satu hari esok kita akan berpindah ke alam barzah. Orang kata alam kubur belum tentu. Sebab ada orang mati tak ada kubur. Mati dalam perut binatang, mati dalam perut rimau, mati tengah laut, mati atas pokok, mati atas gunung. Mana ada dalam kubur? Tak masuk kubur? Okeylah, tak apa. Kalau tak ada dalam kubur, yang pasti alam barzah itu ada. Alam barzah itu ada. Iaitu antara dunia dan akhirat dipanggil alam barzah. Sempadan. Barzahun tu maknanya sempadan. Alam barzah. Kemudian daripada alam barzah, kita akan dibangkitkan semula nanti. Dihidupkan semula nanti yang dinamakan alam akhirat. Bermula dengan padang mahsyar, bermula dengan alam mahsyar. Hidup kita di akhirat akan bermula daripada alam mahsyar. Duduk alam mahsyar ni tuan-tuan, ulama beritahu lamanya 90,000 tahun. La ilaha illallah. Lamanya ustaz. Itulah dia. Kan? Suka tak suka, 90,000 tahun lamanya baru mula hitung dosa pahala. Baru mula. Sebab apa? 30,000 tahun pertama termenung. Mendongak ke langit. Nabi cerita. Mendongak ke langit kita semua ni. Bukan kita, malah binatang, malah jin, malah syaitan. Semua makhluk-makhluk ni termenung mendongak ke langit. Menunggu rahmat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 30,000 tahun ni yang kita kata apa? Perut punya lapar sampai berlubang perut. Laparnya perut kita berlubang perut. Kan? Haus je tekak kita ni sampai apa? Sampai macam lembik kena semelih batang leher. Ni terpulai gitu. Ni sebutkan lapar umpama perut itu dibakar. Hausnya umpama batang leher disembelih. 30,000 tahun. Apa kita nak ronding ni? Apa kita nak buat ni?
Akhirnya manusia itu berpakat untuk mencari orang yang boleh menolong dia. Jumpa dengan Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Nuh, jumpalah beberapa orang Nabi. Semua Nabi-Nabi itu kata apa? Nafsi, 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 engkau, aku, engkau, aku, kata dia, tuan-tuan. Akhirnya barulah berjumpa siapa? Nabi SAW. Tuan-tuan mati Allah, ibu-ibu, akak-akak, antara Nabi dengan Nabi itu pula nak cari bukan pagi petang jumpa Nabi lain, bukan esok jumpa Nabi lain, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tapi tiap-tiap Nabi tadi ulama cerita, Nabi beritahu 500 tahun nak jumpa, baru jumpa seorang. Cari 500 tahun baru jumpa seorang. Cari 500 tahun baru jumpa seorang. Akhirnya total kira-kira dekat mahsyar tu 90,000 tahun. Baru mula kira dosa pahala yang mana dimulakan dengan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mula-mula sekali kan dalam hisab tadi. Bukan kerana kehebatan kita. Tolong jangan perasan. Tolong jangan perasan. Kita ni diberi kemuliaan bukan sebab kita. Tak ada. Kan? Tak ada pun dengan sebab kita. Hari akhirat esok, Yaumil Mahsyar besok, kita ni diberi kemuliaan kerana siapa? Kerana kabel kita yang kuat. Kabel kita. Orang dalam kita kuat. Orang dalam kita kuat. Kabel kita kuat. Siapa dia? Nabi SAW. Nabi kabel kuat kita. Maka kita diberi pendahluan dalam pengiraan amal kita, dosa kita, amalan kita di mahsyar esok nanti. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hijrah kita. Hijrah dalam kehidupan kita. Nak tak nak kena hijrah. Berhijrah tuan-tuan. Bagaimana kita berhijrah dalam kehidupan kita. Daripada budak kecil, daripada baby. Betul? Kita hijrah. Ni dulu semua baby ni. Kan? Baby ni. Tengok aja berjanggut macam ni kan. Dulu baby ni. Baby, mak sayang, ayah sayang. Betul? Tapi sampai masa baby tadi jadi apa? Jadi kanak-kanak. Dah besar sikit jadi kanak-kanak. Dah pandai minta KFC. Dah pandai minta McDonald, minta dinosaur. Kan? Minta mainan. Kanak-kanak. Kan? Maju lagi, maju lagi. Hijrah lagi tak? Hijrah. Nak tak nak hijrah. Suka tak suka akan berhijrah lagi. Hijrah menjadi remaja. Hijrah menjadi remaja. Kanak-kanak tinggal. Boleh ghostan balik? Tak boleh. Macam gitu alam geng tadi, cerita-cerita alam. Alam tadi, kita tak boleh ghostan balik. Begitu juga hidup kita. Daripada baby tadi jadi kanak-kanak. Boleh ghostan jadi baby? Tak boleh. Kemudian jadi remaja. Boleh ghostan jadi baby? Tak boleh. Sampai remaja, dah pula pandai pula nak ada awek-awek. Nak ada ndut kan. Orang dulu kata apa? Ndut. Nak ada ndut. Dah pandai tulis surat. Dah pandai tulis surat. Dah pandai tulis pantun. Pecah kaca, pecah gelas. Dah baca, macam biasa je buat. Kan? Dalam surat taruh bedak, betul? Dalam surat taruh bedak, pancit minyak wangi. Siap ikat. Ikat. Buka bedak, buka surat, berlambak bedak jatuh. Habis semua. Kan? Itulah remaja. Kan? Daripada remaja, naik lagi jadi dewasa. Dah berumah tangga. Kan? Dah bekerja, dewasa bekerja, jadi cikgu. Kan? Daripada jadi cikgu tadi, jadi cikgu penolong kanan. Kemudian jadi guru besar. Daripada guru besar tadi jadi apa? Cikgu pencen. Jadi cikgu pencen. Kan? Daripada cikgu pencen jadi cikgu apa? Jadi arwah cikgu kan. Arwah cikgu pencen dulu kan. Dah pencen nak jadi apa lagi dah kan. Jadi arwah cikgu pencen je lah kan. Itu hijrah kita. Hijrah yang disebut sebagai sunnatullah. Tuan-tuan, hijrah ibu-ibu akak-akak,
hijrah yang disebut sebagai aturan Allah, susunan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tengok masa kita, kan. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala 9, 10, 10.30, kan. Ada masa lagi tak? Ada masa, tapi rasa macam dah penat lah. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, kan. Hijrah ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengatur dalam kehidupan kita untuk berhijrah. Nak tak nak, suka tak suka, penghijrahan hidup kita. Yang mana hijrah ini diawali oleh peristiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berhijrah. Nabi berhijrah secara fizikal daripada kota Mekah ke kota Madinah atas apa? Atas dasar kerana apa? Kerana untuk mengembangkan ajaran Islam ini. Nak mengembangkan agama Islam ini. Nak sampaikan pada kita hari ini, maka hijrah Nabi itu menjadi kewajipan ke atas Nabi dan pada sahabat pada hari itu. Pada hari itu, pada tahun itu, pada ketika itu. Maka kita hari ini berhijrah kita bukanlah menjadi kewajipan daripada satu tempat ke satu tempat, tetapi berhijrah kita menjadi kewajipan daripada satu perkara yang tidak baik kepada satu perkara yang lebih baik. Itu yang wajib. Daripada tak tahu kepada tahu. Daripada tak beramal kepada beramal. Daripada malas kepada rajin, itulah yang menjadi kewajipan kita kepada hari ini. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita tentang sejarah. Rasa saya nak cerita sejarah hijrah tak sempat. Kita cerita sejarah kalender. Boleh? Sejarah kalender. Kalender sempat barangkali, kan. Kalau sejarah hijrah 1 jam ni korang, kan. Lengoh lagi, kan. Tuan-tuan lengoh duduk menunggu, saya lengoh bercakap, kan. Jadi kalau cerita sejarah kalender sempat. Yang mana kalender hijrah kita ni hanyalah bermula sebenarnya 15 tahun selepas kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu tak ada kalender. Tak ada hari bulan. Hari ada, bulan ada, tahun tak ada. Hari ada, bulan ada, tahun tak ada. Allah jadikan masa, Allah sebut dalam Quran, sebanyak 12 bulan. Ada. Dah ada dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir Rajab, Syaban tu semua dah ada dah. Bulan ada. Hari dia dah ada. Yang tak ada apa? Yang tak ada tahun. Tahun tak ada. Kenapa? Kerana pada masa itu manusia menggunakan sejarah peristiwa sebagai catatan tahunan. Tengok. Dalam tahun tu apa peristiwa yang berlaku, maka tahun itu digelar mengikut peristiwa. Kalau macam tahun kelahiran Nabi kita, kan tahun gajah, betul? Sebab apa? Sebab gajah datang kota Mekah. Orang Arab mana pernah tengok gajah? Mana ada gajah kat padang pasir, betul? Yang paling besar pun unta je. Dia tengok gajah, binatang apa ini, kata dia. Kan? Biasa jumpa tanduk dekat kepala lembu, betul? Ini tanduk dekat celah gigi. Tanduk dekat celah gigi pula. Rupanya elephant, fil. Maka dinamakan tahun itu tahun elephant, tahun gajah. Senang aja. Esoknya pula tahun apa ni? Tahun tengok, tahun ni ramai orang kahwin, kata dia. Ramai betul orang kahwin tahun ni. Maka tahun itu dinamakan tahun kahwin. Esok pula ramai bercerai pula. Dah bercerai pula dah semua. Maka dinamakan tahun bercerai. Ikut tahun lah. Apa orang suka buat pada tahun tu. Tapi tuan-tuan, timbul tak masalah? Timbul masalah. Sebab apa? Sebab tak selaras. Ramai orang tak tahu, ramai orang lupa, ramai yang tak sama. Lah, aku ingatkan tahun ni tahun kahwin. Rupa tahun bercerai. Aku tak tahu, kata dia. Jadi tonggang langgang. Betul? Haru biru. Tak betul. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini hanyalah diperbetulkan pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar. Yang pada masa ketika itu pemerintahan Islam ni dah luas sehingga meliputi kerajaan Rom dan Parsi.
Zaman Sayyidina Umar, kerajaan Islam sehingga ke Rom. Rom ni mana Rom? Rom ni ke atas. Macam kita ni, katalah semenanjung Tanah Melayu ni kan. Rom ni kat mana? Rom ni sampai ke Bangkok sana. Alah, senang cakap terang-terang lah. Rom ni Palestin. Syria, Palestin, Jordan, Turki. Turki, Eropah ke atas. Itu Rom. Hari ini kerajaan Rom digelar sebagai kerajaan Amerika. Rom tu, Amerika hari ini mewakili Empire Rom hari ini. Hari ini Amerika mewakili Empire Rom. Disebut sebagai EEC pula. EU. Kesatuan Eropah. Kesatuan Eropah. Apa negara yang ada dalam Kesatuan Eropah hari ini, itulah Rom. Apa negara yang ada dalam Kesatuan Eropah hari ini, itu Rom. Rom lah tu. Tapi kalau dia cakap Rom kan nampak sangat. Betul? Ditukar nama Kesatuan Eropah. Turki. Masuk tak? Masuk. Rom. Zaman dulu tu memang Turki tu dalam Empire Rom. Turki tu Empire Rom. Jadi kerajaan Islam pada masa tu sampai Rom. Dan yang sebelah sini pula sampai ke Parsi. Parsi ni apa sekarang? Sekarang ni dahulu disebut sebagai Soviet Union. Soviet Union tu Sasanid, kerajaan Sasanid disebut sebagai Empire Parsi. Uzbekistan, Turkistan, Uzbekistan, Benetan, Tintun tu kan. Semua tu Parsi. Uzbekistan tu, Tanjung Rambutan tu semua kerajaan Parsi. Islam sampai sana pada pemerintahan zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar, tuan-tuan. Jadi pada masa tu surat menyurat, perkeliling, arahan kerajaan, perbendaraan, tahap apa semua nak sampai jauh. Makan masa minggu, makan masa bulan baru sampai. Bila sampai pula, hari bulan dia sudah lari. Tarikh dia sudah keliru. Kenapa? Kerana kedudukan daripada center Khalifah di Madinah jauh. Kalau ada pun hari bulan, ikut hari bulan kawasan-kawasan tersebut. Kalau dia dekat dengan Empire Parsi, dia guna kalender ikut cara orang Parsi. Kalau dia dekat dengan kerajaan Rom, pun dia guna kalender ikut kerajaan Rom. Kalau dekat dengan Afrika Habsyah, dia ikut kalender cara kalender Habsyah. Keliru tak? Keliru lah. Tonggang langgang apa benda ni, tak faham kata dia. Ini 1 Syakban. Syakban bila? Syakban tahun lepas ke? Syakban tahun ni ke? Syakban tahun depan ke? Bila nak bajet ni? Bila nak jalankan perkeliling ni? Bila nak betulkan arahan ni? Ini projek bila ni? Pening tak kepala ke Khalifah, gubernur semua? Pening kepala mereka. Akhirnya kita cerita yang cukup masa. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu panggil sahabat-sahabat semua. Nak buat apa? Nak mesyuarat, kita nak buat kalender sendiri. Kalender Islam punya. Sahabat pun cadang. Dia kata, apa kata kita ikut kalender yang ada ni sekarang? Tiru je. Kalender Rom ke, Parsi ke, Habsyah ke. Kata Sayyidina Umar, oh tak nak. Tak boleh. Itu tak ada originality. Betul? Tak ada jati diri dah bahasa sekarang ni. Niru-niru pula kan. Maka cadangan tadi tak diterima. Tak diterima. Kalau gitu, kita ikut cara kalender Julian. Kalender Julian. Kalender Julian ni apa benda? Kalender Julian ni kalender Masihi. Yang mana diambil kira daripada tahun kelahiran Nabi Allah Isa tadi. Maknanya kalau kita ambil, kita mula daripada tahun kelahiran Nabi SAW. Okey tak agak-agak? Kira kalender daripada lahir Nabi. Okey tak? Macam okey. Tapi untuk makluman tuan-tuan, 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh kewafatan Nabi SAW. Jadi tak okey pula. Tadi okey, tiba-tiba jadi tak okey. Takkan kejap gembira, kejap sedih. Kejap gembira, kejap sedih, betul? Kalau gitu tak okey lah. Kalau nak ikut kalender Julian, kalender Rom, kan?
Kalender Julian, kalender Rom ni diambil daripada tarikh lahir Nabi Isa AS. Yang mana tarikh lahir Nabi Isa ini adalah penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah daripada bangsa-bangsa Nasrani dan Yahudi. Fitnah, tuan-tuan. Tak tahu cerita betul ke tak betul. Pasti ke tak pasti cerita ni tadi. Kan? Kerana kita dah, okey, iklan sekejap. Kita ni, tuan-tuan, apa mukjizat Al-Quran yang tak ada pada mukjizat pada kitab-kitab lain? Mukjizat Al-Quran antaranya apa? Umat Nabi ramai yang boleh menghafal Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni dia tak boleh diseleweng. Baru seleweng sikit, ubah sikit, salah sikit, dah ada orang dapat tahu. Dah ada orang kesan. Dah ada orang semak. Kenapa? Sebab berlambak yang hafaz Al-Quran. Berbeza dengan Taurat, Injil, Zabur. Taurat, Injil, Zabur tak ada orang boleh hafal. Sebab tu siapa yang alim Taurat yang disebut sebagai ahli kitab ni tadi, suka hati dia je nak seleweng. Suka hati dia je nak ubah. Dia kata, macam ni tak best lah tukar. Yang ni tak best tukar. Yang ni tak best tukar. Tu dia, tuan-tuan. Jadi bukan setakat mereka ni, bukan setakat fitnah ke atas kitab-kitab dia. Malah mereka memfitnah Nabi dia sendiri. Yang mana Nabi Isa AS juga pernah difitnah. Betul? Nabi Isa pernah difitnah. Nabi Isa ni, tuan-tuan, dia pesen dia berdakwah, dia bukan macam Nabi kita SAW. Nabi Isa ni kalau kita baca kitab, dia tak ada tempat tinggal yang tetap. Dia berdakwah daripada satu tempat ke satu tempat. Satu tempat ke satu tempat. Satu tempat ke satu tempat. Buat apa? Bawa agama Allah. Bawa agama Allah. Jadi pada bawa agama Allah, bawa ajaran kitab Injil. Kitab Injil ni tadi. Dia bukan Bible, Injil, tuan-tuan. Bible tu versi fitnah. Tu versi fitnah. Yang betul Injil. Jadi bila dia bawa kitab Injil, ajaran Injil, raja-raja Yahudi pada masa tu kurang senang. Raja-raja Yahudi pada masa tu tak setuju. Sebab orang Yahudi kan tak boleh tengok orang lebih. Betul? Mereka pegang pada kitab Taurat. Mereka pegang pada kitab Zabur. Tengok ada kitab baru pula Injil. Padahal sama je kitab Allah. Agama samawi, betul tak? Tapi mereka tak boleh. Yahudi memang bangsa tak boleh tengok orang senang. Yahudi bangsa tak boleh tengok orang lebih. Yahudi adalah bangsa pembunuh Nabi. Yahudi bangsa pembunuh Nabi. Maka dia tengok Nabi Isa ni, kata dia, oh nampak Isa ni melampau, kata dia. Habis nak buat apa, tuanku? Apa lagi? Bunuh lah. Macam biasa, kata dia. Sejarah telah membuktikan bahawasanya Nabi Zakaria digergaji kepala, betul? Nabi Allah Yunus dia cencang badan. Kerja siapa? Kerja Yahudi lah. Yahudi bangsa pembunuh Nabi. Dan mereka telah merancang untuk membunuh Nabi Allah Isa AS. Tangkap Isa. Bunuh Isa. Keluar arahan. Jadi nak tangkap Nabi Isa ni tadi, mereka telah mengupah salah seorang pengikut Nabi Isa yang digelar sebagai Al-Hawariyun. Nabi Isa ni ada 12 orang pengikut setia. Kalau macam kita sekarang ni panggil sahabat lah Nabi, sahabat Nabi lah. Nabi Isa pun ada sahabat 12 orang yang setia bersama baginda yang dipanggil sebagai Al-Hawariyun. Jadi kata Nabi Isa, aku pergi mana pun kantul. Orang tahu. Pergi sana, pergi situ, pergi situ, pergi sini. Raja, askar sultan, askar raja ni dapat je cari aku. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Rupanya salah seorang Al-Hawariyun yang bernama Yahuza tadi dah belut. Sudah pecah lubang. Paling tadah. Paling tadah. Apa dia? Menjadi tali barut penjajah. Mak Kilau. Teringat cerita Mak Kilau kan? Jadi tali barut. Patutlah mana Nabi Isa pergi, askar sultan, askar raja dapat cari.
rupanya Yahuzah sudah belot. Maka pada saat Nabi Isa alaihissalam nak ditangkap tadi, Allah telah menukar rupa. Yahuzah tadi menjadi muka, badan, rupa sama macam Nabi Isa. Yang ditangkap bukannya Nabi Isa. Yang ditangkap adalah Yahuzah tu tadi. Allah telah menyelamatkan Nabi Isa. Allah dah selamatkan Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib tadi bukan Isa, tetapi Yahuzah. Yahuzah. Dibunuh dengan cara disalib. Kenapa? Kenapa tak bunuh macam tu je? Kenapa tak diikat tangan dia? Kenapa? Oh, tak boleh jawab Kalau tak boleh jawab, betul lah saya belum cerita. Kerana mukjizat Nabi Isa pada tangan dia. Nabi Isa tak boleh bertemu telapak tangan dia. Kalau jumpa tangan kiri kanan, maka akan keluarlah mukjizat. Akan keluarlah mukjizat Nabi itu tadi. Jadi itu pasal dia sudah salib Yahuzah tadi. Dia kata Nabi Isa ni disalib. Salah siapa? Dia tak nak bagi tangan kiri kanan dia bertemu. Tak nak bagi tangan kiri kanan dia berjumpa. Kalau ikat macam ni, gari depan kan? Gosok kan, tak keluar apa pula. Kalau ikat belakang, gosok kan, keluar apa pula. Jadi dia disalibkan gitu. Dibunuh dalam keadaan begitu, tuan-tuan. Hakikatnya Allah telah menyelamatkan Nabi Isa AS naik ke langit, tinggal dekat langit. Betul tak? Betul. Buktinya Nabi kita jumpa dengan Nabi Allah Isa di langit yang ketiga pada cerita Isra dan Mi'raj. Nabi Isa duduk dengan Nabi Allah apa? Idris. Nabi Allah Idris kan? Jumpa Nabi Allah Isa, jumpa Nabi Allah Idris. Dua-dua Nabi itu masih hidup lagi. Nabi Allah Idris masuk syurga tak nak balik kan? Cerita dia dengan malaikat maut kan? Tu dia. Nabi Isa hidup lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di langit. Dua lagi di bumi, Nabi Allah Khidir dan Ilyas. Ada dua Nabi di langit, ada dua lagi Nabi di bumi yang masih hidup, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Ngam-ngam masa. Itu dia. Jadi tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga apa yang kita cerita, okey. Habiskan cerita habis. Jadi akhirnya keputusan tentang nak mula hari bulan kalender tadi, ada pula sahabat mencadang kita ambil daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, yang ni kita setuju. Yang ni ana setuju, kata dia. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Sayyidina Umar setuju pada kalender bermula daripada sejarah hijrah? Kenapa? Kerana hijrah adalah peristiwa yang melibatkan Nabi dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum semuanya ajmain. Dalam peristiwa lain, kehidupan Nabi kebiasaannya lone ranger, solo. Nabi Isra Mi'raj, Nabi solo. Nabi hijrah pergi Taif, Nabi dua orang. Tak ramai. Banyak perkara yang Nabi buat secara personal, betul? Tetapi tidak dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah, peristiwa itu berlaku secara kolektif. Ramai yang tolong, ramai yang membantu. Ya, Nabi sebenarnya tak kisah pun, tak nak tolong pun tak apa. Nabi boleh je angkat tangan, ya Allah, nak pergi Madinah, ting tong, dah sampai, betul? Sampai je kan? Tapi tak, Nabi nak tunjukkan pada sahabat, ini kerja baik, kita buat sama-sama. Kita buat ramai-ramai. Kita tengok bagaimana peristiwa tadi, kan? Sayyidina Ali pada ketika itu seorang kanak-kanak lelaki tidur menggantikan Nabi SAW. Kita tengok pula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, seorang lelaki dewasa, teman Nabi SAW. Dah tahu dah
nak pergi hijrah. Agak dia dah boleh agak dah. Sebab apa? Bila kata dia nak pergi, Nabi kata nanti, tunggu dulu. Wah, agak Nabi nak sayang aku. Bila Nabi datang rumah dia pada malam tu, rupanya, ya Rasulullah, aku memang dah standby. Aku dah beli 2 ekor unta dah. Dah bagi makan cukup-cukup, kenyang. Kenyang kita nak naik pergi Madinah. Oh, rupanya dia dah standby, tuan-tuan. Kita tengok bagaimana Asma binti Abu Bakar. Tolong Nabi dalam keadaan perempuan yang mengandung ni. Bantu Nabi hari-hari bawa bekalan makanan. Pergi ke Gua Sur, pergi ke Bukit Sur. Antor makan ambil, antor makan ambil, antor makan ambil. Kan? Bagaimana kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kan? Abdullah bin Uraikid belum Islam, tapi turut membantu Nabi SAW. Ramailah tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat yang tolong membantu Nabi dalam peristiwa hijrah ini. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Sayyidina Umar terkenan untuk mengambil peristiwa ini sebagai permulaan detik pengiraan kalender Islam kita, tuan-tuan. Itu dia cerita dia. Jadi kita sedia maklum bahawanya cara pengiraan kalender kita mengikut peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Kita dah cerita bulan dengan matahari, beza dia 1 tahun 11 hari, 12 hari lebih kurang. Jadi kalau umur 30 tahun kalender matahari, kita dah jadi 31 tahun kalender bulan. 60 tahun kalender matahari, kita dah 62 tahun kalender bulan, macam tu. Faham? Itu perbezaan daripada segi pengiraan dia. Jadi nak pakai mana ustaz? Ikut suka lah. Kan? Kalau nak ambil pencen, pakai kalender matahari. Jangan apa ni dah 30 hari bulan. Kalender bulan kan. Kena pakai kalender matahari kan. Tapi kalau nak pergi laut, nak pergi sungai, pakai kalender bulan. Kena faham kan. Kita nak puasa hari putih, jangan pakai kalender matahari kan. Nak puasa hari putih kan, kena pakai kalender bulan. Hari ni 12 12. Hari ni cuti. Hari ni cuti puasa sekejap kan. Semalam puasa 11. Puasa hari Ashura kan. 11, 9, 10, 11. 3 hari. Hari ni 12 kita cuti kejap. Boleh makan lah. Lepas ni pergi makan sate, mi rebus kan. Besok sambung balik puasa. Puasa putih 13, 14, 15. Nabi kata apa? Sama umpamanya puasa sepanjang bulan kan. Umpama puasa sepanjang bulan. Sunnah daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Puasa dah tuan-tuan kan. Dapat puasa putih dalam bulan Muharram, ganda 2 pahala. 1 sunat puasa hari putih, 2 sunat puasa bulan Muharram. Banyak-banyak kita buat. Ini peluang yang kita cakap awal-awal tadi. Betul? Allah bagi peluang kita nak masuk syurga dan selamat daripada api neraka. Caranya ni lah. Allah bagi banyak peluang kita menggandakan amalan kita. Sebab itulah dalam syurga Allah, Nabi kata daripada 120 saf ahli syurga, 80 saf adalah umat aku. Maknanya apa? 2/4. Apa ni? 1, 2, 3, 4. 3/4. 3/4 ahli syurga tadi adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh ramai? Kita ni kan umur pendek, badan kecil, tenaga tak kuat, makan je kuat. Kan? Apa pasal kita boleh ramai? Pasal kita ada ganda-ganda pahala yang Allah bagi pada kita. Rebut. Besok ni ada ganda pahala. Jangan malas. Saya lah yang malas. Tuan-tuan, akak-akak rajin. Ni saya cakap dalam diri saya, jangan malas. Besok ada ganda pahala puasa putih dengan ada ganda pahala puasa bulan Muharram. Jom kita buat. Mudah-mudahan Allah bagi ke ganda. Puasa Khamis. Esok Khamis Khamis. Khamis. Baik Haji ingatkan. 3 ganda. La ilaha illallah. Hari Khamis kenapa nak puasa? Sebab hari Allah mengangkat amalan kita. Kita ada amalan yang diangkat secara mingguan. Ada amalan yang diangkat secara harian. Harian bila?
harian waktu asar dengan waktu subuh. Malaikat tu qasyib. Nah, sebab tu sembahyang asar dengan sembahyang subuh kalau boleh mesti berjemaah. Sebab waktu tu qasyib malaikat, dia hantar laporan pada Allah. Dan mingguan kita pula pada hari Senin dan hari Khamis. Sebab tu Nabi kata siapa? Aku suka waktu amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Jadi Nabi ajar kita puasa hari Khamis. Masih je ingatkan kita semua. Bila dia ingatkan kita semua, dia dapat pahala kita buat. Untung orang yang cakap macam ni. Siapa yang menunjukkan kepada satu perkara kebaikan, dia mendapat pahala orang yang mengikut kebaikan itu. Untung. Ni siapa yang letak ni? Siapa yang letak ni tadi? Kita bercakap, tuan-tuan dengar kan? Semua pahala yang letak ni dapat tadi. Yang buat program ni dapat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena berebut nak memulakan satu amalan. Nak buat satu amalan. Contoh masjid kita nak buat satu aktiviti. Perlukan derma ke apa. Kita yang mulakan. Kita yang cakap. Kita yang buat tabung. Kita yang bergerakkan. Sebab apa? Kita nak bila orang lain buat, orang lain ikut, maka pahala mereka pun kita dapat juga. Tanpa mengurangkan pahala orang tu. Ini kena rebut. Kena ambil selalu. Dah. Cukuplah kan panjang-panjang. Terlajak. Terlajak pula dah. Jadi yang baik-baik daripada Allah belaka. Salah silap kurang, saya minta maaf lah kan. Menyampah dengar ustaz ni tak cakap benda tak, harap-harap minggu depan jangan ada lagi lah, kata dia kan. Jadi minta maaf lah banyak-banyak kan. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka kan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Sama-sama. Jangan